Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah seperti mana yang telah dimaklumkan, kuliah saya di Masjid Ar-Rahim Titi Tok Bandar ni setiap hari Ahad, minggu pertama dan juga minggu ketiga. Tapi saya belum menetapkan apa yang akan kita kuliahkan ataupun kitab. Jadi itu kita bincang lain kali. Cuma malam ni tajuk yang saya nak bawa 7 tabiat dakwah para rasul menurut surah Ibrahim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama masjid dan surau tidak dapat didirikan apa-apa salat, sama ada salat jemaah ataupun salat Jumaat, bermula daripada 18 Mac. Cuma diperlih ni untuk salat Jumaat awal seminggu 13 Mac. Kita sudah pun tidak melakukan salat Jumaat di atas perintah daripada pihak pemerintah. Dan secara umumnya bila mana berlaku saja situasi seperti baru-baru ni, keadaan yang tidak pernah dilalui oleh kita sebelum ni. Kalau saya yang berumur nak masuk 30-an ni tak pernah tengok lagi penyakit yang dahsyat sampai kena gantung tak boleh keluar rumah. Bahkan kalau tanya orang-orang lain yang lebih berumur, tanya orang yang dah umur 70 tahun pun, tak pernah lagi negara kita ni kalau berhadapan dengan penyakit apa-apa pun kena sampai tahap macam baru ni. Bahkan kita melihat bagaimana dunia secara umumnya melalui keadaan seperti yang telah kita lihat pada baru-baru ni. Walaupun hakikatnya keadaan tu menyebabkan ramai orang tak selesa, sebab sifat manusia ni dia bersosial. Kita tidak juga selalu nak duduk setempat. Kita nak keluar dan bermasyarakat dengan mana-mana orang, sama ada kawan, ahli keluarga terdekat. Jadi bila mana berlaku saja keadaan baru-baru ni, dan sekarang ni pun belumlah kita kata kita clear 100%. Jadi dia banyak membuka benda-benda baru yang tidak pernah kita bincang dahulu. Kerana dengan keadaan baru ni, ia membuka banyak benda-benda baru, sempadan-sempadan yang hanya mungkin dibincang dengan sifat jauh, tapi baru ni kita boleh bincang. Dan sedikit sebanyak ada yang juga panas isunya,
Antara yang panas ni ialah isu penutupan penangguhan aktiviti di masjid ni lah, terutamanya orang-orang yang biasa pergi ke masjid. Satu perkara yang tak dapat diterima pada peringkat awal. Tapi alhamdulillah, selepas daripada berlalunya keadaan baru-baru ni, kita dapat datang balik ke masjid. Okay. Tapi walau macam mana pun, kalau kita lihat kedatangan orang ke masjid sama juga sebelum berlakunya PKP baru ni pun. Okay. Bahkan lebih dahsyat kalau kita tengok sebahagian masjid lebih lesu berbanding baru-baru ni. Mungkin kerana lama jadi imam di rumah, dia rasa pandai. Jadi selesa nak jadi imam di rumah. Dah 3 bulan dah jadi imam. Asalnya takut-takut, sekarang dah rasa berani lebih pada imam masjid lagi. Jadi dia rasa sedap solat kat rumah kot. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, itulah keadaan perihal manusia. Dan kita boleh tengok banyak pengamalan-pengamalan agama, kefahaman-kefahaman agama yang dulu difahami dengan satu pandangan. Berlakunya perkara baru ni, keadaan baru ni dapat kita bincang dengan sempadan yang luas. Peringkat awalnya ramai tak boleh terima, tapi akhirnya boleh terima. Dan kita sebut dengan istilah sekarang ni norma baharu. Itulah benda yang kita lalui. Dan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan perkara itu berlaku, pasti ada suatu sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita sebagai manusia ni memahaminya. Sama ada kita faham ataupun tak faham apa yang dah berlaku pada baru ni, benda tu pun sudah datang dan sudah kita lalui, dan mungkin akan berlalu pergi, dan keadaan tu akan menjadi sejarah yang akan disebut pada masa akan datang. Maknanya satu masa nanti orang akan bercakap, pada tahun 2020 berlakunya pandemik COVID-19 ni, sehingga keadaan yang tak pernah dijangka di dunia berlaku. Ada negara-negara yang melakukan lockdown secara total. Malaysia ni taklah total diarahkan untuk berada di rumah, tapi ada sebahagian negara yang memang tak boleh keluar langsung. Cuma nak beritahunya pada kita, kisah dunia ni bermacam-macam. Sebab tu Quran sebut watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu akan datang, silih berganti kepada kita. Hari senang, hari tak senang, hari kita gembira, hari kita berduka. Okay. Tapi secara umumnya, datang dan perginya hari itu, ia tidak akan mengurangkan keimanan seseorang yang sudah ada dalam jiwanya, dan juga tidak akan menambah keimanan orang-orang yang memang tak peduli dengan apa-apa peristiwa yang berlaku. Jadi kita, bila mana kita dah diberi peluang dapat datang ke masjid ni, hakikatnya ada jiwa-jiwa yang rindu kepada masjid. Ada jiwa-jiwa yang rasa bersyukur dapat datang ke masjid balik, dapat berkenalan ataupun dapat melihat muka-muka yang dulu sama sekali salat dengan kita, dan hari ini dapat sekali lagi salat. Dan mungkin juga ada yang sudah pergi meninggal dunia dengan sebab penyakit baru ni, ataupun tidak penyakit yang baru ni pun, sebab dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak beritahunya pada kita, umur akan datang dan pergi. Okay. Jadi itu banyak benda yang kita boleh belajar. Banyak benda yang kita boleh belajar. Cuma kalau kita tengok keadaan masyarakat Muslim Malaysia ni, peringkat awal tu agak sedikit melatah, dengan sebab tak pernah terjadi benda seperti itu. Dan isu-isu yang kita boleh tengok, bagaimana orang beragama dalam keadaan akal yang tak berapa sempurna. Kalau kita ingatlah bila mana berlaku COVID-19 ni, pada tahun 2020 ni, kita boleh tengok macam mana orang Islam khususnya di Malaysia beragama. Pengetahuan agama orang Islam tu takat mana? Kalau tuan-tuan semua ahli jemaah duk ingat, ketika mana angka COVID-19 di Malaysia ni 3,333, apa yang panah pada waktu tu? Duk ganding lah angka tu dengan ayat Quran surah 33 ayat 33, surah Al-Hujurat ayat 33. Nak sedap lagi, ayat tu dia start dengan perkataan ataupun kalimah waqarna. Kena selalu dengan corona. Cuma nak beritahu itulah keadaan manusia. Saya nak beritahu sini latar agama di negara kita.
tara tu. Mana kita tengok di dunia lain, di negara lain tak bunyi pun, negara Islam lain. Indonesia yang dahsyat juga dia punya ajaran sesat, tak bunyi siapa tara tu. Tapi di Malaysia ni yang biasa-biasa saja dalam semua keadaan, selalu akan datang benda-benda seperti itu. Orang yang mengambil peluang di atas keadaan orang yang cemas. Jadi ini antara benda-benda yang kita boleh tengok, tapi dapatlah ditangani oleh para ilmuwan, dan akhirnya benda tu orang dapat terima dengan maklumat yang sahih. Okay. Cuma saya nak sebut sini, apa sebab boleh jadi macam tu? Apa sebab boleh berlakunya keadaan adanya peristiwa kita nak padu dengan ayat Quran? Kita mesti nak buat cantuman dengan ayat Quran. Dan benda ni bukan pertama kali. Kalau kita ingat dulu tragedi 11 September pun benda yang sama berlaku. Ada orang cuba gabungkan dengan surah yang ke-11, surah ke-11, surah yang ke-9, surah At-Taubah, juzuk yang ke-11. Ada satu ayat 110 surah At-Taubah tu cerita tentang berlakunya kematian. Jadi dia kaitkan menara Pentagon tu runtuh dengan sebab ayat tu. Ini bukan kali pertama benda tu berlaku. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, saya nak sebut di sini, itulah realiti intelektual orang Islam, majoritinya macam tu. Bukanlah kata semua orang Islam macam tu, tapi nak beritahu ramai yang macam tu. Ramai yang membaca Al-Quran hanya sekadar bacaan, hanya sekadar tabarruk, mencari keberkatan daripada bacaan. Okay. Sebab tu malam ni saya punya tajuk 7 tabiat dakwah para rasul menurut surah Ibrahim. Sebab saya nak bawa satu cara ataupun satu kaedah untuk kita baca Quran, dan kita nak ambil pengajaran pada Quran dengan cara yang betul. Bukan kita padu peristiwa ni tarikh berapa hari bulan, lepas tu ayat tu pula ayat ke berapa. Itu bukan cara betul untuk ihtada bil Quran, untuk mencari hidayah dengan Al-Quran. Jadi itu benda yang kita boleh tengok tenaknya keadaan manusia. Walaupun pada era 2020 benda tu berlaku, walaupun kita tengok dunia tanpa sepadan orang boleh cari maklumat macam-macam, tapi itulah nasib orang Islam dengan kitab suci. Itulah keadaan orang Islam dengan kitab sucinya. Okay. Kitab suci Quran ni kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam banyak ayat. Kalau kita buka Quran, surah yang kedua, surah Baqarah tu pun dah jelas tunjuk pada kita. Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ayat kedua Allah Taala sebut zalikal kitab. Inilah kitab, iaitu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Dan kitab itu menjadi sumber hidayah bagi orang yang bertakwa. Banyak tempat dalam Quran Allah Taala sebut Quran ni hudan. Hudan ni maksudnya ialah ibu kepada segala hidayah. Maknanya Quran itu ialah tempat kita cari hidayah yang pertama, bukan pilihan ataupun sampingan. Bila mana kita nakkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang betul untuk kita cari hidayah ialah daripada Al-Quran. Bukan daripada kata-kata cendekiawan, bukan daripada kata-kata ahli hikmah yang cerdik ataupun bijaksana. Tapi sebagai orang Islam, Tuhan dah berikan kitab kepada Nabi dan juga kepada kita semua untuk kita berhidayah dengan hidayah Quran. Sebab tu kalau kita tengok bulan Ramadan, selalu akan dibaca ayat daripada surah Baqarah ni, ayat 185 ni, ayat berbunyi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tu saban tahun dibaca, bahkan ayat tu dibaca dan diwarisi bacaannya sampai pada kita hari ini. Tapi ayat itu hanya kekal dengan bunyinya. Tapi sejauh manakah umat hari ini meneliti ayat tu? Ayat tu kata Ibnu Kathir, kata Al-Imam At-Tabari, kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahkan ramai lagi ilmuwan-ilmuwan tafsir, sama ada yang dahulu ataupun sekarang, ayat tu dia beritahu pada kita itulah kehendak sebenar bagi orang yang membaca Al-Quran, dan itulah kata kunci bagi orang yang nak dapat hidayah pada Quran. Kalau kita tengok ayat tu Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran,
bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran hudan linnas, dan Quran itu hudan. Sekali lagi Tuhan sebut, Quran itu hidayah. Wa bayyinatin minal huda, dan Quran itu ialah pembuktian dan penjelasan daripada hidayah. Wal furqan, dan Quran itu juga ialah furqan, iaitu pembeza antara hak dan juga batil. Jadi kata para ulama, bila mana kita baca Quran, mana-mana ayat, mana-mana surah sekalipun, kita kena menyelesaikan 3 elemen tu, iaitu hidayah, bayinat dan juga furqan. Kita duk baca surah Fatihah tiap-tiap hari, kita jumpa tak dalam surah Fatihah tu di mana hudannya, di mana bayinatnya, di mana furqannya? Bacaan tu kita ulang, ataupun bacaan itu hanya bersifat tuntutan harian dengan sebab ianya menjadi syarat sah salat kita. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Allah Ta'ala sebut pada kita bagaimana kunci-kunci sebenar yang kamu perlu cari dan kamu perlu gapai sebelum daripada kamu merasai keindahan Quran secara keseluruhannya. Jadi itu benda-benda penting. Tuan-tuan semua kena ingat, bila mana kita baca Quran, 3 benda ni dia macam jadi sifir mudah. Bila mana kita baca Quran, mesti nak kena selesai 3 benda ni. Ayat mana pun, surah mana pun, mesti nak kena cari 3 benda tu. Hudan, bayinat dan juga furqan. Hudan maksud dia hidayah, bayinat maksud dia pembuktian dan juga penjelasan. Penjelasan yang menyebabkan hidayah tu jadi kuat. Seterusnya yang ketiga ialah furqan. Furqan ialah pembeza antara hak dan batil. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang membaca Al-Quran, dia tidak selesai pada 3 perkara ni. Dia mungkin seorang hafiz Quran, sebelum dia jadi kaya, dia sangat menekuni Quran. Tapi bila mana dia jadi kaya, dia sibuk, dia tak peduli pada Quran. Ataupun contoh lain, seseorang tu bila mana dia bersama dengan Quran, tapi dia tak selesai 3 benda tu, bila mana Allah Ta'ala uji dia, dia tinggal berpaling pada Quran. Berbeza dengan para sahabat. Para sahabat saat mereka menerima Quran pada Nabi, mereka selesai 3 perkara tu. Mereka selesai di mana hidayahnya, mereka selesai ataupun pandai mencari bayinat setiap ayat yang turun. Mereka selesai mencari furqan, sehingga mereka kaya pun mereka kekal dengan Quran, mereka miskin pun mereka kekal dengan Quran, sakit pun kekal dengan Quran, sihat pun kekal dengan Quran, nak mati pun dekat dengan Quran, hidup pun dekat dengan Quran. Dia tidak berpaling sebab dia sudah merasakan Quran itu sebati dengan hidupnya. Jadi itu antara benda yang kita kena tengok. Punca ilmu dan juga punca jauhnya umat Islam hari ini ialah jauhnya menghayati dan juga merenungi Quran. Nak menghayati Quran ni dia tak padan dengan baca terjemahan. Walaupun kita tidak menafikan, para ulama tidak mengecualikan orang ni kalau nak dapat hidayah tak semestinya pandai bahasa Arab. Cukup dia baca Quran, Allah Ta'ala nak beri hidayah pada dia, Allah Ta'ala boleh beri. Cuma nak beritahu pada kita, Quran itu betul-betul ingin dirasai. Ada kaedah-kaedahnya ataupun ada cara-caranya. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila mana dia sebut tentang hubungan dia dengan Quran, dia kata tidak ada sesuatu yang paling aku suka setelah daripada aku membaca Al-Quran melainkan Allah Ta'ala tambahkan kefahaman yang baru. Dan kata-kata yang lebih kuat daripada tu, iaitu kata-kata Uthman bin Affan. Uthman bin Affan seorang sahabat Nabi dan menantu Nabi. Uthman bin Affan ni seorang ahli Quran. Kata Uthman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Sekiranya seseorang tu bersih hatinya, dia tak pernah kenyang ataupun tak pernah bosan dengan ayat Quran. Kita tengok bagaimana Uthman bin Affan, orang kaya, seorang peniaga, businessman, Tuhan tutup umurnya dengan dia mati dalam keadaan dia baca Quran. Dalam riwayat menyebutkan dia dibunuh saat dia membaca Quran. Ayat yang dibacakan itu menunjukkan tentang perihal keadaan dia. Kalau kita tengok Uthman bin Affan, dia wafat ketika mana? Ketika mana dia baca satu ayat dalam surah Baqarah, ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Itu ada dalam juzuk yang pertama. Ayat tu bermaksud, maka cukuplah bagi kamu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Sebab situasi Uthman bin Affan pada waktu tu, dia difitnah. 6 tahun akhir pemerintahannya dia difitnah.
Dia dikatakan orang yang melebihkan kepada anak beranaknya. Sebenarnya bukan. Itu hanyalah reka cerita yang dibuat oleh golongan-golongan yang disebut sebagai Khawarij pada waktu tu. Cuma dia nak jawab tuduhan orang pada waktu tu, dia tak mampu sebab fitnah telah berleluasa. Fitnah bergerak laju sebelum fakta datang. Cuma nak beritahu pada kita, hubungannya tidak menyebabkan dia rasa lengah, hubungannya tidak menyebabkan dia rasa tidak dapat beri fokus yang baik pada Quran. Sebab tu kita tengok sebahagian kita bila mana kita ada ujian, sebelum kena ujian kita okey boleh baca Quran. Ada orang dia kena ujian, dia tak boleh fokus baca Quran. Dia baca Quran je dia teringat masalah dia. Beza dengan para sahabat, bila mana dia ada masalah dia pergi ke arah Quran. Tapi kita hari ni kita ada masalah, kita pergi pada Quran, kita terbawa-bawa dengan masalah. Jadi itu antara realiti hubungan umat akhir zaman dengan Al-Quran tu sendiri. Jadi masuk kepada perbahasan kita pada malam ni, saya cuma nak bahas ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-12 daripada surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni secara umumnya kalau kita tengok dia berada pada juzuk yang ke-13. Surah Ibrahim ni kebanyakan ayat-ayat tu duk cerita tentang Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ni pun kalau kita tengok dalam Quran ceritanya berselera. Tidak hanya pada surah Ibrahim, ceritanya kadang-kadang berada pada surah Baqarah, ceritanya kadang-kadang berada pada surah-surah yang lain. Cuma nak beritahu kepada kita, dua orang Nabi ni, Ibrahim dan Musa, kebanyakan ayat Quran ataupun kebanyakan cerita Quran akan bercakap tentang dua orang ni, Musa dan Ibrahim, kebanyakannya. Okay. Cuma fokus kita pada malam ni ialah nak cerita tentang bagaimana Rasul ulul azmi khususnya, mereka ni ada kekuatan untuk berdakwah. Bagaimana ataupun apa yang menyebabkan dia orang tu jadi kuat. Dan kekuatan itu ataupun sumber kekuatan tu dia bukan hanya khusus untuk para nabi. Dia juga boleh kita sebagai umat akhir zaman ni gunakan. Sebab tu kita sebut di sini 7 tabiat dakwah para rasul yang terdapat dalam surah Ibrahim. Apa yang saya nak kongsi pada malam ni ialah hasil yang dikaji oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman, hafizahullah, masih lagi hidup. Dia ada buka satu pusat tadabbur center di Selangor. Dan dia tu sendiri banyak menulis buku-buku berkaitan dengan tafsir Quran. Okay. Yang ada di tangan saya ni salah satunya, Menggapai Bintang, ibrah daripada kisah-kisah Al-Quran. Okay. Saya memang agak tertarik dengan apa yang beliau tulis. Saya cadangkan kepada semua ahli jemaah, kalau ada masa nak tengok dia punya page tadabbur center dia pun boleh, nak dengar kuliah dia pun boleh. Dia juga antara yang mengisi ruangan radio IKIM dulu. Sekarang ni dah tak ada kot dia punya ruangan dia. Cuma saya boleh katakan tulisan-tulisan dia berkenaan dengan Quran, dia bukan hanya berkisah tentang tafsir semata-mata. Sebab tu tidak terlalu melampau kalau saya sebut beliau ni ialah tokoh revolusi tafsir di negara kita. Sebab dia sedang membawa perubahan cara nak faham Quran. Bukan hanya bawa buku tafsir, buat kelas pengajian tafsir, tapi dia bawa sudut cara baru, macam mana nak relate ataupun hubung kaitkan setiap ayat Quran itu pada diri kita. Dia nak gabungkan tadabbur dan tafsir. Dan saya tengok slot-slot yang dia buat di tempat dia dan juga buku-buku yang dia tulis, bahasanya cukup mudah, masyarakat awam boleh faham. Dan selepas pada kita baca apa yang dia tulis, tuan-tuan semua, ahli jemaah semua akan dapat rasa kelainan bila mana kita baca ayat yang dia hurai. Sebelum pada kita baca ni, sebelum daripada kita baca tulisan dia, mungkin kita baca tafsir-tafsir lain, tapi dia agak kurang menyengat, orang kata. Bila mana dah baca, dia macam dapat satu pantulan yang kena pada diri kita. Dan itulah hakikat kita baca Quran. Kita baca Quran ni ialah untuk suluh diri kita, bukan suluh orang. Sebab dia ada satu trend, sebahagian orang dia baca ayat Quran, dia cari, okey, ayat ni kita nak tembok kumpulan mana. Kebiasaan guna ayat Quran macam tu, sehingga merasakan itulah cara berquran yang betul, sedangkan itu cara yang salah. Okay. Jadi kita tengok, okey, 7 tabiat. Ada 7 tabiat. Okay. Tabiat yang pertama, seorang rasul ni bila mana dia dihantar oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya,
Benda pertama yang Rasul tu kena ada ialah kemesraan di antara dia dan juga kaum dia. Kat mana kita boleh perasan wujudnya kemesraan antara seorang Rasul tu dengan kaum dia? Kita boleh tengok, tuan semua boleh rujuk ayat yang ke-9 surah Ibrahim. Perbahasan kita malam ni 9, 10, 11, 12, 4 ayat saja. Okey. Allah Taala sebut, saya baca ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Maksud ayat yang ke-9 ni, mengapa kamu wahai sekalian manusia masih lagi mahu berdegil? Bukankah telah datang kepada kamu khabar berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nabi Nuh, Ad dan juga Thamud, serta orang-orang yang kemudian daripada mereka. Tiada siapa pun yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah. Mereka telah didatangi oleh rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka sambil berkata, sesungguhnya kami kufur ingkarkan apa yang mengikut dakwaan kamu diutuskan membawanya, dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya. Ayat ni agak panjang sikit. Cuma ayat ni saya nak beri gambaran ringkas. Allah Ta'ala nak sebut kepada kita adanya kaum-kaum yang degil. Kaum-kaum ni telah diutus nabi-nabi kepadanya. Ayat ni sebut kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud. Ini kaum-kaum yang degil. Tuhan utus pada mereka rasul. Tuhan utus pada mereka rasul. Okay. Cuma dalam ayat ni yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kita perasan, mungkin boleh balik cek ataupun boleh buka Quran mana-mana. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka kaum-kaum itu rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti dan penjelasan-penjelasan. Faraddu aydiyahum. Tapi malangnya kaum itu telah meletakkan tangan-tangan di mulut sebagai tanda tak bersetuju dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi mereka. Okay. Saya nak ambil sini ialah perkataan ja'atuhum rusuluhum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna perkataan telah datang kepada mereka rasul mereka. Allah Ta'ala tak guna perkataan ja'atuhum rusuluna, telah datang kepada mereka rasul-rasul yang kami hantar, tapi telah datang pada mereka rasul-rasul daripada kalangan mereka. Perkataan tu simple je. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita yang orang Melayu ni, kita rasa macam biasa lah, tak ada apa sangat. Okay. Tapi kalau orang yang betul-betul teliti Quran, dia akan perasan benda tu. Sebab apa Tuhan tak guna rusuluna? Sebab apa Tuhan guna rusuluhum? Rusuluna maksudnya rasul yang kami hantar. Rusuluhum maksudnya rasul daripada kalangan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan apa situ? Kalau kita dapat lihat dengan lebih dalam, Allah Ta'ala nak beritahu sebenarnya nabi-nabi dan rasul yang dihantar kepada kaum-kaum ni, sebelum mereka terima risalah, sebelum mereka tu dilantik jadi rasul, mereka ni diminta untuk bergaul mesra dengan kaum dia dulu. Macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri sebelum dilantik jadi rasul, selama ketika mana usia 40 tahun, sebelum nak sampai usia 40 tahun tu, Nabi duk buat apa? Nabi bersosial dengan kaumnya. Sebab tu Nabi mendapat gelaran Al-Amin. Kaum dia tu dah percaya pada dia. Barang-barang apa pun yang berharga, orang percaya nak tinggal pada Nabi. Maknanya nak beritahu pada kita, Nabi ni orang bersosial. Jadi kita sebagai seorang pendakwah, antara sikap yang perlu ada pada diri kita ialah mesra dengan masyarakat. Kalau seorang pendakwah tidak mesra pada masyarakat, kita boleh katakan hampir mustahil dakwah itu akan berjaya. Hampir mustahil. Taklah kata mustahil 100%. Cuma nak beritahu pada kita kemesraan, tak dapat nak attach dengan masyarakat tu, itu antara batu penghalang yang paling besar untuk dakwah tu sampai pada kaum tu.
Sebab tu Nabi dia bergaul. Nabi duduk bersama dengan orang-orang Quraisy. Nabi mengikuti majlis orang-orang Quraisy. Nabi berbual dengan orang Quraisy. Nabi makan, minum makanan orang Quraisy. Nabi berjalan, Nabi pergi ke pasar Quraisy, Nabi pergi ke tempat orang Quraisy suka berkumpul. Itu semua tempat-tempat yang Nabi pergi. Sebab tu antara ciri pendakwah yang baik, sebelum dia menyampaikan isi dakwahnya, dia mengenali dulu sasaran dakwahnya. Sebab tu kalau tuan-tuan nak carilah, boleh cari dalam YouTube. Ada seorang pendakwah daripada Indonesia. Saya hanya nak sebut dari segi kebaikannya. Tapi kalau tuan-tuan dengar lama-lama ceramah dia, ada something sikit. Tapi saya nak sebut, ada satu benda nilai yang kita boleh ambil. Ustaz Fadlan Garamatan, nama dia. Tuan-tuan boleh cari. Dia ni orang mana? Dia ni orang Papua New Guinea, Indonesia, kawasan sana tu. Kawasan yang dulu cannibal, orang makan orang. Kawasan tu. Dan dia ni mengislamkan hampir seluruh kawasan Papua New Guinea yang berjiran dengan Makassar. Papua New Guinea ni orang Dayak, mudah cerita. Tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Mereka dikristiankan oleh pihak Kristian. Mereka dimabukkan dengan Arab apa semua. Okay. Dan mereka ni macam terpinggir daripada kalangan warga negara Indonesia yang lain. Kawasan tu pun tak berapa, orang kata apa, tak berapa ada pembangunan sangat. Kawasan tu pun dipandang kawasan yang pelik. Kalau tuan-tuan tengok, dia orang tu warga negara Indonesia, cuma dia orang punya luaran tu lain dah. Rambut kerinting macam orang Afrika, Papua New Guinea. Okay. Dia berdakwah di kawasan Papua New Guinea, dan dia tu sendiri orang Papua New Guinea. Cuma saya nak sebutnya, setiap kali dia pergi berdakwah di kawasan-kawasan seperti itu, dia tidak terus pergi fikir nak buat masjid, fikir nak cari dana, nak buat surau apa semua, tak. Dia bersosial dulu dengan orang tu. Bersosial dengan orang tu. Dia tak bercakap satu pun nak syahadahkan orang, melainkan bulan yang pertama dia duduk dan dia tengok orang kawasan ni suka buat apa, orang kawasan ni dia pelihara apa, orang kawasan ni makan makanan apa. Sebab apa? Nak membina kemesraan di antara orang baru dan juga orang kampung tu. Itu antara cara dia. Jadi dalam Quran Tuhan sebut ja'atuhum rusuluhum, menunjukkan pada kita bahawasanya Nabi itu ataupun Rasul itu ialah satu orang yang mesra dengan kaumnya. Dia bukan tak dikenali. Cuma selepas dia bercakap tentang tauhid, selepas dia bercakap tentang syirik, baru orang start nak marah pada dia. Macam Nabi Muhammad sendiri. Nabi sebelum Nabi bercakap tentang tauhid, tentang batilnya berhala, semua orang suka Nabi, semua orang sayang Nabi. Sebab tu bila mana Nabi test ketika mana berada di atas bukit Safa, Nabi tanya sekalian Quraisy, Nabi tanya sekalian orang yang ada di Mekah, kalau aku kata di belakang bukit ni ada tentera yang nak serang kamu, kamu percaya ataupun tidak? Semua jawab kami percaya, sebab kamu tak pernah ada rekod tipu orang. Macam mana Nabi boleh membina kepercayaan? Sebab kemesraan yang telah Nabi buat bersama dengan kaum dia. Cuma bila Nabi sebut, ketahuilah berhala-berhala yang kamu duk sembah ni batil semua, masa tu baru orang start marah pada Nabi. Cuma nak beritahu pada kita, kemesraan itu, kemesraan satu elemen penting, dan tabiat dakwah ini ialah satu benda yang kita kena masuk dan bersosial dengan masyarakat. Okay. Jadi itu benda yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul. Bila mana kita baca ayat ni, kalau kita tu nak jadi diri pendakwah, dan hakikatnya kita orang Islam ni memang kita ni semuanya umat dakwah. Saya nak sebut sini, kalau kita duduk dalam komuniti yang tidak semuanya Muslim, mungkin boleh jadi ada yang bukan Muslim, ada yang Cinanya, ada yang India yang bukan agama Islam, tidak menghalang kita untuk bersosial dengan dia. Tidak menghalang untuk kita bersosial dengan dia. Sebab tu bila mana orang timbulkan isu boleh bagi daging korban, itulah yang dimaksudkan daripada benda tu. Bukanlah nak kata orang Islam semua dah dapat ke, sehingga nak kena beri ke kafir dulu. Bukan isu tu. Isu sekarang ni ialah membina kemesraan dengan orang yang belum Islam. Itu isunya. Maknanya sudut pandang dakwah lebih luas daripada tu. Okay. Jadi itu tabiat pertama. Okay. Tabiat yang kedua berada pada ayat yang ke-10. Tabiat kedua, teliti dalam memilih kata-kata. Seorang rasul dan juga seorang pendakwah yang membawa kebenaran, dia kena teliti. Okay. Kita tengok ayat yang ke-10, Allah Ta'ala sebut, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard
yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni, rasul-rasul mereka bertanya kepada kaum mereka, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia menyeru kamu beriman kerana hendak membersihkan dan melepaskan kamu daripada dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu sehingga ke suatu masa yang tertentu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu bawalah kepada kami satu bukti yang jelas nyata. Pada ayat ke-10 ni, kalau kita tengok bagaimana kebijaksanaan Nabi dan Rasul, bila mana mereka ni sudah mulai menyampaikan dakwah kepada kaum. Asalnya dia orang mesra, tapi dengan sebab apa yang Nabi itu sebut tidak dapat diterima, maka berlaku sedikit ketegangan. Ini biasa, lumrah bagi mana-mana pendakwah pun seperti itulah. Tokoh pembaharuan mana pun tidak akan semua orang bersetuju dengan dia. Akan ada orang yang tak suka walaupun dia dah meninggal. Saya ingat saya pergi ke Sumatera, pergi ke kampung Hamka di Maninjau, Danau Maninjau. Kita pergi ke rumah kelahiran dia, kita duk ingat orang-orang kampung Maninjau ni hargailah Hamka tu sebagai tokoh pembaharuan di negara dia. Rupa-rupanya bila mana tengok rumah tu ditaja oleh ABIM Malaysia, bukan orang Indonesia punya taja. Rumah tu diselenggara oleh orang Malaysia. Saya pergi beli makanan dekat satu gerai dekat dengan kawasan tu. Jumpa dengan seorang pokcik tua, dah tua dah, mungkin 80-90, daripada riak mukanya macam umur tara tu lah. Dia tanya saya, daripada Malaysia datang ke sini buat apa? Saya kata melawat Hamka dan peninggalan dia. Dia tengah duk goreng sate, dia kata, Hamka, bocah kecil tak tahu apa-apa. Dia sebut benda tu, orang kampung dia. Saya nak kata Hamka namanya harum di Malaysia. Tokoh pembaharuan, ramai mana orang boleh PhD dan master kerana kajian atas dakwahnya. Tapi orang kampung tak peduli. Walaupun orang kampung duk tengok rumahnya yang usang mulai dibangunkan dengan baik. Tapi itulah hakikat orang yang berdakwah ataupun orang yang bawa pembaharuan. Tapi Hamka tidak akan berubah walaupun ada orang macam tu. Dia yang tak suka Hamka tu duk jadi jual sate je. Tak pergi dah, tak lebih pada tu dah. Cuma nak beritahu betul, pembenci ni akan sentiasa ada di mana-mana tempat. Okay. Ayat ke-10 ni Allah Ta'ala sebut, bila mana Nabi dan Rasul dia start cakap benda betul, orang tak boleh terima. Dan sifat manusia ni bila mana kita tegur benda yang menjadi kebiasaan dan kebiasaan tu salah, dia sangat mudah melenting. Jadi pada waktu tu sudah berlakunya ketegangan. Ayat ke-10 ni menunjukkan pada kita sudah berlaku ketegangan antara Nabi dan kaumnya yang mesra itu. Kemudian Nabi-Nabi itu masih lagi duk bercakap, bergaul, bersosial dengan kaum yang dah tak suka pada dia. Maka Nabi itu pun kata kepada kaumnya, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah kamu semua yang duk lawan aku ni syak kepada Tuhan yang bersifat fatir? Perkataan fatir tu maksud dia yang membuat, mencipta langit dan bumi. Kalau kita buka tafsir Ibnu Kathir dia sebut perkataan fatir ini maksudnya ciptaan Tuhan tidak akan sama dengan ciptaan yang lain. Tuhan bila mana dia cipta satu-satu benda, hatta manusia pun dia tak akan sama 100% sama-sama kita. Antara benda yang paling besar sekali perbezaan kita dengan mana-mana orang ialah cap jari kita tak akan sama. Hatta kembar Siam ke kembar Malaysia ke, dia memang tak akan sama cap jari tu. Maknanya nak beritahu kepada kita, itu fatir Allah Ta'ala, itu fatir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana guna perkataan fatir merujuk kepada keadaan masyarakat kaum pada waktu tu, mereka tak boleh tolak sebab memang mereka akui Tuhan cipta langit dan bumi. Okay. Kemudian Nabi ni dia cerdik, Rasul ni dia cerdik, dia teliti pilih kata-kata. Dia sebut yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Tuhan yang mencipta langit dan bumi ni, dia minta kamu sembah, tinggalkan sembahan kamu yang tak betul tu. Bukan dia nak ambil duit pada kamu ataupun nak ambil imbalan pada kamu, tapi dia nak sucikan kamu.
Jadi perkataan itu ia memberi sedikit tenteram bagi orang yang tegang duk lawan Nabi. Bila mana kita sebut, saya ni mari duk cerita benda ni, bukan saya nak ambil untung apa-apa dengan semua yang ada. Saya nak cerita benda ni ialah untuk menjamin keselamatan semua yang ada ni, supaya semua yang ada ni selamat dunia dan di akhirat. Perkataan tu dia jadi slow sikit. Nak tunjuk pada kita Nabi dan Rasul ni dia pandai pilih kata-kata. Sebab itulah seorang pendakwah ni dia perlu ada kemahiran untuk memilih kata-kata. Macam mana nak jadi orang yang banyak kata-kata? Tidak lain dan juga tidak bukan, kita kena banyak membaca. Seorang pendakwah ni dia banyak membaca. Pendakwah bukan penceramah, tahu. Penceramah dia banyak cakap, dia kurang dah baca. Dia duk ulang benda sama. Itu yang jadi mengarut tu. Kalau pendakwah dia kena banyak baca. Perkataan, makin banyak perkataan dibaca, makin banyaklah kita berfikir. Itu hakikatnya. Seseorang tu kalau dia banyak perkataan, dia banyak berfikir. Jadi itu ayat yang nak menunjukkan pada kita telitinya Nabi saat memilih perkataan. Dia guna, dia tak lawan dengan tegang, tapi dia sebut satu perkataan, sentuh emosi. Sebab manusia ni memang sifat dia, kalau sentuh emosi ataupun sebut jasa baik, dia akan jadi lemah ataupun patah. Teknik yang sama juga digunakan oleh golongan-golongan yang sesat pun. Golongan sesat bila mana dia nak suruh kita ikut dia akan berbudi dengan kita. Berbudi dengan kita. Sebab tu kalau kita baca surah Ibrahim, dia akan ada babak dialog antara Musa dan juga Fir'aun. Musa dan Fir'aun ni bila mana berhujah dua-dua ni, nampaknya hujah Nabi Musa lebih kuat berbanding Fir'aun. Bila mana Fir'aun ni dia nampak kaum yang duk dengar dia berhujah dengan Musa ni macam nak percaya pada Nabi Musa, lalu dia pun umumkan projek. Dia kata, kalau kita dapat hapuskan Musa ni, lepas daripada ni kita akan buat bangunan. Sebut perkataan bangunan ni orang jadi lemah. Biarlah sesat pun sesat lah, asal dapat rumah. Itu teknik mana-mana orang pun. Bila mana dia nampak kejahatan dia tu tak dapat disembunyikan, dia akan keluarkan satu senjata yang sangat-sangat kuat boleh mempengaruhi orang. Saya tahu memang saya banyak curi duit orang. Macam inilah tuan-tuan, saya buat satu perumahan tu saya bagi free. Dengar perkataan tu lemah. Tahu sejarah rasuah dia pun hebat, tapi dia kata nak bagi rumah ni kira elok tu. Itu senjata yang paling boleh melemahkan orang. Manusia kalau kita terima budi orang, kita nak tegur orang tu pun payah. Orang buat salah, tapi dia selalu duk belanja kita. Pagi-pagi, sarapan pagi, dia mesti belanja kita. Bukan setakat belanja roti canai, dia boleh sebut lagi, mu nak makan apa, makanlah, aku bayar. Last kali kita tengok, dia memang seleweng duit masjid. Kita pun macam nak tegur payah. Dia pun duk bayar makan pagi aku ni. Ni bukan contoh masjid mana-mana, cuma nak sebut je. Okay. Saya tak tahu hal masjid ni. Okay. Cuma nak beritahu dia kata, manusia bila mana dia dibudikan, dia jadi lemah. Sama juga manusia bila mana dia dimaniskan perkataan oleh orang, dia jadi lemah. Dia jadi lemah. Sebab tu kalau tengok Asyah, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun dia pernah sebut pada Fir'aun, dia pernah nak suarakan hati dia. Dia kata, kamu duk mengaku Tuhan ni, kamu rasa betul kamu ni Tuhan? Ada riwayat sebut. Fir'aun tu jadi macam diam, tak payah sebut benda tu. Mana yang nak beritahu? Aku tahulah aku ni memang bukan Tuhan pun sebenarnya. Cuma biarlah aku nak mengaku ni. Okay. Cuma perkataan tambah pula keluar daripada seorang isteri, dia jadi macam biarlah, nak marah tak kena, tak marah pun tak kena. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, pemilihan kata-kata tu penting. Pemilihan kata-kata penting. Salah pilih kata, orang boleh benci selama-lama. Tapi kalau tepat kita pilih kata-kata, kadang-kadang benda tu tak betul, tapi orang boleh lemah dengan kita. Sebab tu Nabi sebut al-bayanu sihrun, dalam hadis Nabi sebut kata-kata yang indah, penyair ni dia macam sihir. Dia pandai susun kata-kata sehingga orang rasa sedap dengar, orang sanggup berkumpul nak pergi dengar. Okay. Itu yang kedua, tabiat para Nabi. Tabiat yang ketiga, seorang Rasul, seorang pendakwah, selain daripada dia pandai pilih kata-kata, dia juga mestilah menjadi pendengar yang baik kepada mad'unya ataupun kaumnya. Itu kita boleh tengok pada ayat yang ke-11.
Allah Ta'ala sebut, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga, tetapi Allah melimpahkan kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan kami tidaklah berkuasa membawa kepada kamu sebarang bukti ataupun mukjizat melainkan dengan izin Allah, dan dengannya demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Ayat ni kalau kita boleh tengok, ayat 11 dia ada kaitan yang banyak dengan ayat yang ke-10. Okay. Kalau kita perhati dalam ayat yang ke-11 ni, perkataan-perkataan itu sudah berada pada ayat yang ke-10. Antara perkataan yang ada pada ayat yang ke-10 ni ialah basyarun. Basyarun tu maksudnya manusia biasa. Ayat 10 ada, ayat 11 pun ada. Yang kedua ialah sultan. Ayat 10 ada, ayat 11 pun ada. Okay. Kalau kita imbau balik, kita undur balik ayat ke-10. Ayat ke-10 tu, bila mana Nabi tu kata, kamu tak yakin kepada Tuhan yang buat langit bumi, dia nak bersihkan kamu daripada dosa-dosa kamu. Apa respon kaum tu? Respon tu kata, in antum illa basyarum mithluna. Kamu semua ni, wahai nabi-nabi dan rasul yang duk kritik amalan nenek moyang kami ni, basyarun mithluna. Kamu ni manusia biasa sama macam kami, makan macam kami, minum macam kami. Sebab dulu pernah bermesra bersosial, jadi kita tahulah dia ni makan apa, minum apa. Okey. Fatuna bisultanin mubin. Kalau nak suruh kami ikut apa yang kamu bawa ni, tolong bawa bukti yang nyata. Kita tengok perkataan basyarun dan sultan diulang balik. Maknanya Nabi dan Rasul ni, bila mana dia diasap oleh kaumnya, dia tetap membawa poin-poin dalam perkataan kaumnya dan diulang sekali lagi untuk dijawab dengan baik. Maknanya nak beritahu pada kita, dia dengar. Orang kata pada kita, jangan kita dengar daripada orang perantaraan. Kita mesti mau dengar daripada orang yang first kata kita. Contoh, kita kritik orang, lalu orang terasa. Orang terasa tu pun dia kata ke kita. Dia kata ke kita tu, orang bawa pada kita dan dia beritahu, ni orang ni dia tak puas hati dengan kritikanmu hari tu, dia kata macam ni macam ni. Okay. Kita nak pakai yang orang tengah ke nak pakai yang orang mula-mula? Mesti pakai yang mula-mula. Kita nak pakai yang mula-mula tujuan apa? Nak balas balik dia kritik? Bukan. Nak jawab balik. Takut-takut ada perkataan yang kita boleh jawab ataupun isu yang kita boleh jawab. Sebab kaum Nabi-Nabi ni, mereka sudah mulai merendahkan kedudukan Nabi tu. Dia kata, antum basyarum mithlana. Kamu ni manusia macam kami kok. Okay. Jadi sekarang ni ayat ke-11, Nabi dan Rasul ni kata, innahnu illa basyarum mithlukum. Sesungguhnya kami ni memang betul lah manusia sama macam kamu. Kalau kamu kata kamu dan kami ni ialah manusia, memang betul, kita semua manusia. Cuma kami ni yamunnu ala man yasha. Allahu yamunnu ala man yasha. Kami ni Tuhan beri nikmat lebih sikit. Kami dapat wahyu daripada Tuhan, kamu tak dapat wahyu. Tapi kita tetap manusia. Bukanlah kami ni lepas dapat wahyu jadi malaikat, tak. Still manusia. Makan minum cara manusia, bersosial cara manusia. Cumanya kami ni ada lebih sikit maklumat. Kami tahu macam mana manusia tu nak dapat perhatian daripada Tuhan dan macam mana nak beribadah cara betul kepada Tuhan. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Pendengar yang baik, dia dengar. Orang kata pada dia, dia dengar. Dia fahamkan isu. Tapi bukanlah dia dengar tu untuk dia balas cacian ataupun makian tu balik. Jadi nak beritahu kepada kita, seorang pendakwah ataupun tabiat Rasul yang berdakwah ni, dia ialah seorang pendengar yang baik. Sebab tu Nabi dengar. Nabi mana-mana pun kalau ada orang yang lawan dia, dia mesti dengar dengan baik. Okay. Tabiat yang keempat yang ada pada diri seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Tabiat yang keempat ni ada pada ayat yang ke-11 juga. Okay. Iaitu pada ayat yang berbunyi, innahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada ayat ke-11 tu, nabi-nabi ni dia mengakui mereka ini ialah rasul. Mereka ini ialah manusia biasa.
Nak tunjuk pada kita tabiat keempat ni, pendakwah walaupun dia tu pangkat tinggi, dia mesti merendah diri. Dia mesti merendah diri. Macam-macam mana pun mesti merendah diri. Bahkan orang yang merendah diri ni, Allah Ta'ala akan jadikan kepada diri dia tu ditinggikan tanpa sedar. Ditinggikan tanpa sedar. Orang respect bila mana seseorang tu ada unsur rendah diri pada dia. Orang lebih menyayangi orang yang pandai merendah diri daripada orang yang bongkok ataupun sombong diri. Jadi bila mana Nabi tu dia iktiraf basyarun, memang betul kalau kamu kata kami ni manusia, memang kami manusia. Kami tak kata kami manusia yang terpilih, kami tak kata kami kumpulan terpilih. Sebab tu seorang pendakwah dia tak boleh rasa kami ialah kumpulan yang sentiasa dalam keadaan dapat hidayah sebab kami belajar lebih daripada kamu. Tak boleh. Itu menunjukkan dia ada kesombongan diri. Dan itulah antara cara yang boleh menggagalkan dakwah. Sombong diri tidak akan memenangkan dakwah. Okay. Tabiat yang kelima. Tabiat yang kelima masih lagi pada ayat yang ke-11. Okay. Iaitu pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 tu, bahagian terakhir Allah Taala sebut, "Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Sesungguhnya kami tidak ada daya upaya untuk mendatangkan bukti melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada izinnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kami ini bertawakal bersama dengan orang yang beriman. Nabi-nabi dan rasul ni, walaupun mereka tak dapat semua benda yang Allah Taala yang diorang nak, Allah Taala tak beri semua benda. Antara benda yang Allah Taala tak beri kepada nabi-nabi dan rasul ni zaman dia hidup, apa dia? Ramainya orang menyahut dakwahnya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain ni, dia orang nak tengok umat dia tu menyahut dakwahnya, tapi tak dapat. Antaranya Nabi Nuh, antaranya Nabi Yunus. Ini nabi-nabi yang pernah melalui zaman kekecewaan. Tapi walaupun dia tu kecewa dan dia tu menunggu jawapan daripada Tuhan, bilalah Tuhan nak beri hidayah pada kaum ni supaya ramai sikit ikut kami, tapi dia tidak pernah meminggirkan golongan yang sudah menerima hidayah. Maknanya bersyukur. Biarlah kita tak ramai, tapi ada yang ikut kita. Bersyukur. Jadi kalau kita berdakwah, kadang-kadang orang tak berapa dengar dakwah kita, ataupun orang tak berapa ramai mari bila mana kita menyampaikan, tapi kita kena ada kesyukuran. Ada yang setia ingin mendengar, ada yang setia ingin mendengar. Saya ingat dulu masa saya duduk di Kemaman, bila mana saya kena satu kes tak apa kot sebut sini, tak jadi isu dah kot. Okay. Kes dengan Global Ikhwan Arkam yang dulu. Okay. Tuan-tuan yang ikut dia tahulah. Okay. Saya rasa down yang sangat sehingga saya delete sekejap page. Saya suruh admin delete sekejap page. Tak ada orang cari page, tak ada. Okay. Sehinggalah ada sebahagian orang tua di Kemaman tu, dia tanya, "Ustaz, mana page?" Saya kata, "Buat apa page?" Dia kata, live Ustaz, kami tak tengok." Saya kata, "Pokcik tengok umur 60 pun tengok lagi live." Sebab biasa orang-orang yang dah berumur ni tak ada masa nak main telefon pintar apa semua. Rupanya dia moden juga. Dia kata, "Kami ikut. Ustaz jangan samakan kami dengan orang tua lain." Ayat dia pun sedap. Okay, orang tua lain tu memang hak yang ikut ustaz main-main tu, dia ikut main-main je. Kita yang ikut. Okay. Kita tengok keadaan orang yang sungguh-sungguh. Sebab sebahagian orang bagi habis bunyi tu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Kita dah poin yang ke-5. Okay. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi para nabi dia bersyukur dengan kumpulan yang kecil. Saya cerita pengalaman saya tadi bila mana keadaan macam tu. Jadi saya pun rasa macam kurang bersemangat. Kuliah pun banyak saya batalkan pada waktu tu lah, beberapa minggu tu sekejap. Kalau saya kuliah pun kepala saya duk fikir, sebab nak kena ancam, sebab masa tu kena ancam nak kena saman. Kita tak pernah kena ugut dia orang ni, ketar jugalah jadi. Okay. Jadi kita kuliah pun jadi macam mengelamun je. Last kali saya kata berhenti dulu kuliah. Dan jemaah pun perasan ustaz macam tak boleh nak fokus pada waktu tu. Okay. Cuma kita tengok ada golongan-golongan yang duk cari kuliah. Akhirnya benda tu memberi semangat sikit lah, Maknanya kita menghargai dan bersyukur dengan kumpulan yang kecil tu. Saya ingat saya kuliah di Kemaman, antara kuliah yang orang kata apa, yang orang sama datang. Bilangan tak ramai, orang sama datang. Tuan-tuan pun boleh tengok kuliah tu, masih lagi ada dalam YouTube. Kuliah kitab Talbis Iblis, berapa siri saya tak pasti, 30 siri lebih. Okay. Tuan-tuan jangan ingat yang duk buat live tu orang ramai macam masjid ni. Kadang-kadang 4 orang, 5 orang. Itulah kelompok terpencil di Terengganu sebenarnya. Kelompok terpencil. Dia orang pergi atas tu pun orang masjid pandang satu macam tu. Nak beritahu ada pandangan yang kurang baik. Dia orang pergi, kalau orang tanya, gaduh sangat, orang Terengganu kata gaduh lah. Gaduh sangat turun ni, cepat sangat nak balik, nak pergi ke mana? Dia kata nak pergi kuliah di Talbis Iblis. Oh, Talbis Iblis. Geng sana rupanya. Dia sebut lagu tu dah. Geng sana rupanya. Geng sana, geng apa tak tahu lah. Cuma nak beritahu pada kita ada petanda. Cuma kuliah tu orang tak ramai. Tapi saya mendapat maklumat orang luar yang ikut online tu ramai. Baru ni saya dihubungi oleh satu orang tu, dia tanya, ustaz tak sambung dengan kuliah tu. Dia tunjuk nota dia yang dia tulis. Perempuan. Penuh nota dia, nota berwarna. Saya yang mengajar pun tak buat nota macam dia. Dia ikut kuliah. Kadang-kadang kita tak sangka apa yang kita buat ni orang tak peduli sangat. Kita ingat orang tak peduli. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, sikap bersyukur tu kadang-kadang terlepas. Bila mana kita duduk pada tempat macam ni, macam saya sendiri ni, saya cerita pada diri saya sendiri. Bila mana kita duduk pada tempat macam ni, kadang-kadang kita terbiasa kuliah orang ramai. Bila mana orang kurang, kita jadi lemah sikit. Okay. Ada sebahagian ustaz, dia tengok orang tak ramai, dia batalkan terus. Mari dah, batal terus. Itu benda biasa bagi orang-orang yang berstatus penceramah. Saya ingat dulu ada seorang penceramah di Kemaman tu, selebriti lah juga. Okay. Lama dia kuliah di masjid di surau yang saya mengajar tu. Dia ada persaingan. Kuliah saya dengan dia tu sama ramai orang. Okay. Jadi kuliah saya tu pada satu keadaan tu, beberapa bulan yang terakhir tu ramai sikit daripada kuliah dia. 2 bulan lepas tu dia tak kuliah. Saya tanya AJK masjid, sebab apa tak kuliah? Dia berhenti tak? Dia berhenti. Saya tanya sebab apa? Alasan dia orang tak ramai. Tapi penceramah tu dah meninggal dah pun. Semoga Allah Ta'ala ampunilah dosa dia. Cuma nak beritahu dia, kata ada orang yang dia stop kuliah kerana alasan tu. Tak mahu, tak lawas. Okay. Jadi itulah jiwa yang kadang-kadang kita kena berperang. Sebab tu bila mana kita baca Quran, kita akan tengok Nabi dan Rasul ni dia menghargai kumpulan kecil tu, menghargai kelompok kecil. Okay. Yang keenam, kita ada 7 perbahasan kita. Yang keenam ni common, bersabar. Sabar ni mudah sebut, tapi bila kita dihentam, kita akan tahulah takat mana kesabaran yang kita ada pada diri kita. Kita tengok ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-12. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana
wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah Taala sebut, dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah, padahal ia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang daripada kami menjalaninya, dan demi sesungguhnya kami akan bersabar. Poin di situ, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Ini dia macam ikrar para rasul, apa saja jadi pada kami, nasbiranna, nun taukid di belakang tu kalau orang belajar bahasa Arab sudah cukup menunjukkan sabar luar biasa yang ada dalam diri para nabi dan rasul. Sabar yang kalau kita tengok dakwah yang dilakukan oleh nabi dan rasul ni mengancam nyawa, bukan setakat orang kata apa dakwah biasa-biasa, tapi mengancam nyawa. Ia bukan benda mudah. Saya sendiri tiada pengalaman kita berdakwah orang ancam nyawa, habis tinggi orang ancam nak samai. Saya dengar sebahagian pendakwah, ada orang yang berdakwah di kawasan orang asli yang memang tak boleh terima Islam sebab dia telah diburukkan pandangan Islam. Ada orang diburukkan. Masuk nampak pakai kopiah, dia orang dah tombok, dia orang dah sumpit dah. Sampai berdarah kaki. Maknanya benda tu berlaku. Cuma nak beritahu pada kita, itulah benda yang kita tak rasa. Kalau penceramah di masjid surau ni tak rasa sangat benda tu. Cuma nak beritahu orang-orang yang betul-betul asing di tempat-tempat tertentu, dia akan rasa benda ni. Dan Nabi dan Rasul, dia orang berdakwah. Saya nak sebut pada tuan-tuan, Nabi dan Rasul ni kita semua bersetuju Nabi dan Rasul 25 orang yang ada dalam Quran ni, 25 orang ni semua pemilik wajah-wajah yang handsome semua. Semua handsome. Saya nak kata Nabi dan Rasul ni, adakah orang tak pergi dakwah dia kerana dia tu berperwatakan kurang baik ataupun wajah dia tak berapa menarik? Tak. Wajah Nabi-Nabi ni kita setuju, bahkan benda tu disebut oleh Imam Al-Baihaqi, wajah Nabi-Nabi ni semua cantik, semuanya handsome semua. Apa sebab orang nak lawan? Apa sebab? Kalaulah wajah Nabi tu tak berapa cantik, itu mungkin boleh jadi sebab sampingan lah, tak mau pergi apa ataupun tak mau dengar apa yang dia sebut. Cuma nak beritahu pada kita, manusia kalau hati dia tertutup sampai ke tahap tu. Sebab tu kalau kita tengok dakwah Nabi, walaupun riwayat tu agak kurang diterima oleh para ulama hadis, tapi disebutkan oleh Ibnu Hisham, Nabi ni bila mana dia baca ayat Quran di Mekah, An-Nadhr bin Harith ni seorang pembesar Quraisy, bila mana dia tengok orang ramai nak ikut dakwah Nabi, apa yang dia buat? Nabi masuk je, dia akan keluarkan penari-penari perempuan dan penyanyi-penyanyi perempuan. Nabi baca ayat Quran, kawan tu pun menyanyi, menari makin kuat. Nak suruh apa? Nak suruh orang yang dengar Quran Nabi baca tu tak dengar Quran Nabi baca. Dan benda tu berlaku di hadapan mata Nabi hampir 13 tahun lah, kita boleh kata. Tiap-tiap tahun duk berlaku. Hari-hari Nabi tengok. Sampai pada satu tahap, An-Nadhr bin Harith ni dia orang kaya. Apa yang dia buat? Bukan setakat dia suruh penari itu menari, dia suruh penyanyi itu menyanyi dengan pakai pakaian yang orang kata apa, menggairahkan, dia hidangkan arak pula. Maknanya tuan-tuan boleh bayang, seorang pendakwah pergi berdakwah di tempat umum, orang buat macam tu. Orang buat macam tu. Orang halau, orang buat macam tu, itu satu benda yang sangat orang kata apa, sangat menikam jiwa seorang Nabi. Sebab Nabi ni manusia. Dan ada riwayat lain kata bila mana Nabi ni bercakap tentang dakwah, ada yang keluar daripada dalam rumah. Dia bukan orang yang selalu keluar rumah, tapi dengan sebab selalu dengar kebencian, selalu disemai kebencian, dia dengar nama Muhammad, dia keluar. Dia keluar, dia bawa guni, dia duduk dalam majlis Nabi, dia serengkuk kepala dengan guni. Saja-saja je. Bukan jenis keluar rumah pun. Tapi dengar benda tu jadi rajin nak bagi orang tu sakit hati. Tuan-tuan boleh bayang kalau ada orang macam tu, perasaan apa? Kalau saya sendiri, saya tak boleh tahan. Sama ada kita tumbuk dia ataupun kita lari. Okay. Mari masjid, muka tak pernah mari masjid, dengar nama kita mari masjid, bawa guni pula, duduk belakang. Okay. Sakit hati tak tahu nak kata. Cuma nak beritahu, itulah perkataan nasbiranna, jelas nak tunjuk pada kita, ala ma azaitumuna, atas apa yang telah kamu sakiti diri kami ataupun jiwa kami. Kemudian tabiat yang ketujuh ni secara umum saja, dia tidak disebut secara jelas dalam kesemua ayat yang dah kita bahas tadi. Okay. Tabiat yang ketujuh ini ialah berdoa. Para Nabi dan Rasul, apa jadi pun, dia orang tidak pernah putus berdoa. Sebab tu Nabi Muhammad ketika mana dia berada dalam perang Uhud, gigi dia ataupun kecederaan yang dia terima tu menyebabkan dia terasa nak doa jahat sikit.
Tapi dia tarik balik dalam riwayat sebut. Sehingga dia sebut, kan kalau tengok dalam riwayat Rahikul Maktum pun dia sebut, ketika mana Ali bin Abi Talib duk cabut panah yang kena pada diri Nabi sehingga patah rubaiyah gigi Nabi. Nabi kata, lan yaflah ummatun, tidak akan berjaya umat yang mengalirkan darah nabinya. Sampai tahap tu. Dan Nabi bukan kebiasaan Nabi berdoa dengan cara tu. Sehingga Nabi tarik balik doa tu, Nabi kata, Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada kaum aku kerana mereka tidak mengetahui. Sebab tu sudut pandang Nabi dan pendakwah ni, jahat tara mana pun orang yang lawan dakwah kita kena lihat mereka itu ialah peluang-peluang yang Allah Ta'ala akan ampunkan mereka. Sebab itu yang Tuhan sebut dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, liyaghfira lahum. Jahat tara mana pun dia masih berpeluang untuk dapat keampunan Tuhan kalau dia nak sahut seruan ni. Jadi itu 7 tabiat yang ada pada diri seorang rasul bila mana dia berdakwah. 7 tabiat ni kalau kita amati baik-baik, berat untuk kita buat. Tapi walau macam mana pun itulah tanggungjawab kita. Bila mana kita membaca Al-Quran, tanggungjawab menyampaikan tu pun ada. Sebab Nabi sebut dalam hadis, balligh wa anni walau ayah, sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Tapi hadis tu kita kena faham bagi baik. Nabi kata sampaikan daripada ku walaupun satu ayat, maknanya simple ilmu pun sampaikan pada orang. Tapi janganlah guna hadis tu untuk jadi orang yang sentiasa simple sama. Selalu simple. Orang tanya sebab apa tak mari kuliah? Aku ada satu ayat je. Alasan aku ada satu ayat je. Satu ayat ni lah, sampai ke mati duk bawa satu ayat tu. Tak. Sebab tu kau tengok wahyu pertama turun pada Nabi, Iqra. Dia tak turun usjud, usalli, tak turun macam tu. Ataupun uzkur. Iqra maksudnya upgrade pengetahuan kamu. Upgrade pengetahuan kamu. Bermula daripada kosong, naik. Sebab tu ada ayat Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Okay. Jadi setakat tu saja kita punya perbahasan pada malam ni. Panjang lah ni. Kalau orang nak report pun boleh, sebab dah langgar SOP, sepatutnya setengah jam je. Okey. Okey. Tapi insya-Allah, tapi macam tu lah kalau kuliah maghrib ni setengah jam, saya rasa macam terlekat banyak. Tak padan kalau Arab setengah jam tu pada mukaddimah je sebenarnya. Okey. Jadi tak apalah, saya pun dah bercakap dengan Ustaz Sirah apa semua, benda tu sekadar SOP. Tapi hakikatnya takkan kita nak suruh lepas setengah jam ke jemaah semua balik, isyak nanti mari balik. Mustahil lah benda tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita itu sekadar SOP, dan tempat lain pun langgar SOP dahsyat lagi. Okay. Yang orang duk selalu bunyi kedai makan apa semua. Dulu nampak ada pangkos, sekarang ni banyak kedai makan tak ada pangkos. Okay. Di Perlis agak okey. Saya balik ke Terengganu macam tak ada COVID-19 di sana. Dahsyat. Okay. Memang dahsyat. Bukan setakat benda tu berlaku pada kedai, pegawai kesihatan pun beli makanan, rapat-rapat semua. Tapi dia yang anjur suruh jarak. Okay. Jadi dia tidak beramal dengan apa yang dia sebut lah. Okay. Tapi itu hal dia lah. Cuma nak beritahu kepada kita, itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.